Jadi akhirnya KJ masuk kelas belajar bahasa Cina atau talian. Tanpa diduga dia dapat berhubung semula dengan kawan-kawan perempuan lamanya. Dia mula pergi ke teater. Dia mula menikmati hidup. Dia membeli seekor anak anjing pelihara. Dan apa yang berlaku seterusnya anda sendiri dapat menerka. Sebaik saja dia membuat keputusan tidak mahu lagi mencari teman lagi. Sebaik saja itu juga benda lelaki datang menyema dalam hidup dia. Nampak tak kat situ? Bila kita dah tak nak fikir pasal girlfriend, kita dah tak nak fikir pasal girlfriend lagi, dah tak nak cari lagi girlfriend, kita dah hadkan tak mau cari dah. Aku rasa alasan nak girlfriend lagi ataupun tak apalah yang satu tu ada fikir, ataupun tak apa aku ada satu girlfriend cukup. Dan itu tak nak. Masa tu lah beribu-ribu perempuan nak kat kau. Betul, dah kena kat sibu kata aku nak Siti Aidah seorang. Tiba-tiba ramai betul yang nak dengan si nama Aidah lah, dengan nama apa, Soleha lah dengan nama, Intan lah dengan nama. Ayu lah dengan nama. Konon-konon lah, kalau terkena nama korang nasib dia setia lah. Lepas tu dengan nama Siti lah kan. Semua nak kat kau. Dengan lama-lama ada lagi. Dengan nama Ana lah, dengan nama Datin Datin Sri. Datin Sri No lah dengan nama Ila lah ada dengan nama Lenny lah. Yang ex lama-lama Farah datang balik dengan jumpa balik ex lama-lama kat pasar raya, nama Dila lah. Ex yang dulu pergi nama Ana tu datang balik lah. Jadi bila kau dah fokus pada satu perempuan, atau kau dah tak fikir pasal perempuan, kau fikir pasal kerjaya, atau pasal buku, atau pasal life you, atau pasal business you, atau pasal masa depan, awet bekerja-kerja tu. Yang tak nak you, yang nak you, yang you tak nak, yang you nak, semua ada. Dia macam energy aura. Bila you tak nak sesuatu tu, yang you tak nak tu datang. Sebab you tak tahulah macam mana Allah dah jadi hukum alam tu macam tu kan. Tak ada bunyi air kudu kan. Tu cara minum betul. Sedap berserup gitu kan. Slow and steady. Okay. Bila kita dah tak nak teh lah, misalnya kata siapa dah tak nak minum teh, bau teh datang, bau gula datang. Bila kita puasa, bau makanan banyak, rezeki melimpah puasa macam siapa. Jangan kata tak ada rezeki. Setiap kali siapa puasa je. Tak kisahlah ada makanan ke sahur, ada makanan ke tidak untuk buka, tapi memang ada. Maknanya rezeki tu tiba masanya, tiba keperluannya, dia akan ada. Tak perlu nak takut tak ada rezeki. Betul tak? Gigi siapa sakit, mungkin resedung. Sakit gila ni. Dulu kena patah ni, kena sepak dengan, ada orang rompak kan kat tepi jalan, orang rompak sepak dengan kasut, patah gigi. Bisa sampai sekarang kan. Masa tu kat taman, kat ujung taman tu, bus stop tu, kat kasut rumah kan. Kawan cakap yang sepak ni tak kata alung ke apa tak. Biar popular je kat orang tu. Aku pun tak jam siapa orang tu. Tengok-tengok muka ada lah, tapi siapa dia tak kenal. Jadi sakitnya sampai sekarang.
Dah 27 tahun. Cocok-cocok kat sini. Kat sini mungkin ada pendarahan dalaman kat sini. Mungkin ada sedung, ada sakit kat sini sampai kepala. Tu dia ada naik macam kudis sikit kan. Kat center ni macam ada ulat gigit ataupun ada ulat macam ulat sayur ke ulat buah kan. Ulat nasi. Jatuh macam kata gila. Sarang-sarang ni kan. Dia macam mungkin kanser ke apa kan. Dia macam tu lah rasa sakit. Tapi kita tak nak ambil apa kemungkinan sakit. Sebab setiap orang pasti mati. Tapi kesakitan dia mencocok. Orang ingat Sifu sihat. Tak adanya sihat. Kita kena tunjukkan kita sihat. Kita tak sesihat mana pun. Setiap orang ada penyakit. Sakit gila kat gigi yang lagi satu ni. Dia mungkin berkaitan saraf. Jadi ada penyakit saraf lah. Dan sampai ke kepala kan. Saraf kepala. Ini kalau kanser dia kanser saraf atau kanser gigi kan, tulang kan. Kanser tulang, saraf ataupun ulat saraf tau. Dia tak kata dia kata ulat saraf atau ada sedung. Pergi klinik dia, doktor tak boleh tahu. Dia boleh tanya balik sakit apa, aku mana tahu kan. Kita pula jadi doktor dia. Baik kita jadi doktor sendiri. Kalau kita cakap ada ulat lah, ada apa benda, kecacingan ke apa kan, mana awak tahu? Habis tadi dia tanya kita. Macam mana kita nak tahu? Kita jawab lah, kita tahu pula kan. Doktor aku tak faham doktor sekarang. Baik jadi macam Nabi Muhammad, doktor yang bagus 40 jenis penyakit, ubatnya ialah betul saudah. 40 jenis penyakit bahaya, jantung, buah pinggang apa semua ni. Kalau kau jumpa satu penyakit paling bahaya pun selepas tu, 40 tu lagi hebat lah daripada penyakit yang korang jumpa tu. Apa tu saudah je ubat dia. Korang guna benda lain tu, korang bodoh lah sebenarnya. Aku ajar je, tak nak dengar sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jirannya yang kacat tak semena-mena datang menyembelih anak anjingnya yang terjatuh ke dalam ruang tangga rumah jin. Dia cakap itu membawa jin minum kopi bersama. Rakan lelaki dari zaman sekolah menengah dulu tiba-tiba muncul menjaki jin di laman Facebook. Mereka mengucapkan kata-kata memikat. I love you. I love you, mama, I love you. Saya mahu bercerai dan awak satunya perempuan yang pernah saya cintai. Dia kata lah, bukan aku kata. Dia kata. Adik kepada tuan rumah jin tiba-tiba singgah untuk membuka lampu. Dia langsung bersarapan dengan jin. Lepas tu lagi satu, somebody bernama Siti Ella datang berjumpa dengan Muhammad Sufian Ismail. Ingin meminang Muhammad Sufian Ismail. Aku lah tu. Nampak? Kita boleh reka cerita kita sendiri sebenarnya. Buku-buku ni dah reka cerita-cerita watak. Kita sini boleh reka watak-watak kita sendiri dalam kehidupan ni. Dan dia jadi kenyataan. Siapa dah gunakan banyak dah watak-watak yang siapa fikir dalam kepala otak. Akhirnya dia datang. Aku yang fikir itu datang pula kan. Yang mimpi datang yang naik kita sama-sama dengan siapa. Dia pakai mask ni. Rupanya time corona baru jumpa. Dia pakai mask macam ni. Siapa pun tak tahu siapa dia. Akhirnya dia jadi orang yang rapat dengan siapa maksudnya. Macam berkahwin lah. Sebab ada dalam adegan mimpi tu, dalam satu rumah kan, dalam satu kawas, bilik rumah, bilik air semuanya. Jadi orang tu orang yang sifat akhirnya kahwin. Tapi nampak macam cantik. Cantik. Mungkin orang tu tua sikit, mungkin orang tu muda, wallahualam. Tapi pusing di kawasan yang siapa pusing tu. Yang siapa bawa nak cerita hari-hari. Hari-hari tau maksudnya. Pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini, pusing sana, pusing sini. Dia bukan sekali-sekala. Lepas tu orang tu ego perangai dia sama macam Sifu. Lepas tu Sifu pun tak suka orang belanja Sifu sebenarnya. Sifu jenis macam tu. Dan orang tu pun lebih kurang tak suka kita belanja dia.
Dia macam ada pride lah. Dengan saya dia ada pride dan saya panggil abang ataupun bang. Dia marah macam mana pun dia akan abang. Yang cerita dia akan sound, tapi dia akan muliakan dengan panggilan abang tu kan. And then walaupun dia marah macam mana, kita boleh tahu dia tak marah. Sebenarnya dia berlakon je sebab dia nak jarakkan kita. Jadi atas arahan bos dia kot, dia jarakkan diri dengan Sifu. Mungkin untuk kerjaan dia ataupun sebab nak kumpul duit dan nak bagi keluarga dia. Jadi kita abaikanlah di situ, kita buat hal kita. Tanpa dia mencari, macam tanpa perlu Sifu mencari, tanpa dia mencuba pun. Tidak perlu jin berpelesiran. Walau seminit pun, maknanya aku tak perlu berpelesiran. Aku buat kerja aku je. Di mana-mana bar, semata-mata untuk menunggu kemunculan jejaka atau wanita yang tidak kunjung tiba, sebenarnya berlaku dengan sekejap mata dengan tersendirinya. Maknanya jodoh tu datang sendiri. Aku tak perlu nak cari jodoh tu, dia akan datang rumah aku ni sendiri. Kalau dah memang itu jodoh. Kenapa agaknya bila sesuatu yang baik tu berlaku, lebih banyak lagi perkara baik? Gema. Setiap perkara baik tu ada gemanya. Itu yang jangan buat satu perkara buruk, dia ada gema. Bila anda terbuat atau terlakukan perkara buruk tu, anda cepat-cepat buat lakukan perkara baik macam sedekah ke apa, dia akan jadi gema. Pampum. Apakah ia satu kebetulan pernahkah ini berlaku pada anda? Anda baru saja hendak menipu seorang, sudah sebulan anda tidak hubungi, tiba-tiba dia menipu anda. Ada dengar ada satu buku menarik dan membawa untuk membacanya. Esok harinya anda bertandang ke rumah kawan anda atau pergi ke kedai buku atau menaiki kereta api. Tiba-tiba buku yang dicari ada di situ. Ada. I nak buku multi level marketing api yang jauhkan diri dari api tu. Akhirnya jumpa tau oleh satu penerbit ni, satu penulis ni. Jadi nama penulis tu Razi Al-Mansur. Dia buku dia TikTok untuk multi level marketing, tapi sebenarnya boleh guna untuk semua bisnes. Jika anda baca buku tu, dia kata lari daripada api. Orang ramai tak nak lari daripada api. Dia orang duduk je kat kedai, kat office, kat mana, cleaner. Yang dia orang lakukan bertahun-tahun sampailah dia orang umur 50 ke dah 100 tahun. Dia orang tak sempat nak lari dah. Sebab dia orang yang kena terbakar jadi api, terbakar jadi abu kan. Lari masa muda cantik lah. Kau boleh gunakan segala tubuh badan kau. Kau cantikkan, kau nak goda lelaki ke apa pun, kau boleh lari daripada tempat-tempat yang perhinaan besar tadi. Dan kau boleh berjaya sebenarnya, tapi kau tak yakin pada diri kau. Dan ada orang nak selamatkan kau, kau ingat dia musuh. Padahal orang tu memanglah muka macam aku kan, nampak macam gangster pada kan. Tapi bila kita muka macam ni, dia tak percaya ada misai jambang, rambut panjang, ada tengkolok lagi. Lanun ni dia kata kan, ada pula tengkolok ni lanun. Saya pun nak cakap banyak, tapi saya tengah sakit. Anda sedang bersedia mendengarkan lagu lama sejak kemudian anda masuk radio, tengok lagu yang sama sedang berkumandang di udara. Maksudnya hai, hafal lagu. Hafal lagu, tiba-tiba ada karaoke, I nyanyi lagu yang I hafal tadi. Senang kan? Sebab setiap yang kita rasakan tu, kita akan guna dekat ke depan. Maksudnya start azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sedap ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak sedap ya. Sebab dah malam nanti bising. Tapi aku lupa pakai loudspeaker, pakai speaker. Lontaran suara tu kuat, insya-Allah sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cewa. Tuan anda nyanyi lagu. Kau umpama bidadari. Aku dah lupa dengan lirik ni. Saya tak berapa nak ingat lirik, tapi tak apa. Kita teruskan lagi. Okay, jangan bila anda pergi bercuti nak main ski, anda berkata harap-harap jatuh sakit, aku tak jatuh sakit. Tapi bila anda naik pesawat pergi ke tempat percutian, anda terkena jangkitan, anda terpaksa duduk diam-diam. Maknanya jangan fikir sakit tu, jangan fikir kegagalan tu. Jadi
Awal-awal Sifu memang tak fikir apa-apa kegagalan. Kalau berpisah dengan Mak Wu tu mungkin Sifu ada fikir kegagalan dengan Mak Wu tu dia jadi. Kalau Sifu selamba je dengan dia, tak ada perasaan nak ke, tak ada perasaan gagal ke, dia tak fikir-fikir lah. Awet tu ada je dengan kita macam awet ni ada lagi. Betul tak? Jangan suka pun awet yang kita nak tu. Jangan pernah suka pun. Kalau dia datang tu memang jodoh. Siapa buat kerja Siapa lah. Banyak lagi buku Siapa nak baca Kita boleh membuat andaian yang semua yang berlaku itu adalah kebetulan belaka. Sebenarnya ia lebih daripada sekadar kebetulan. Bidang fizik kuantum kini berjaya membuktikan bahawa apa yang sudah 3,000 tahun diajar oleh tok-tok guru kolonial tidak meleset sama sekali. Fikiran memang mempunyai keadaan dan setiap seorang serta setiap sesuatu itu memang saling berhubung. Nampak? Fikiran adalah sesuatu yang benar dan nyata. Keadaan anda diwujudkan oleh apa yang anda fikirkan, apa yang Sifu fikirkan. Jadi betul. Tapi itu cuma separuh daripada kisahnya. Apa yang paling penting ialah bagaimana perasaan anda. Perasaan Sifu rasa happynya kan, ada mak bawa sebelah, happynya hari-hari bawa mak. Jadi kat situ lah dia akan dia akan bergema. Tapi jika anda fikirkan takutlah hilang awet, anda dah mula takut kehilangan tu, dia akan hilang. Jadi jangan pernah takut. Apa yang anda takut akan datang. Apa yang anda khawatir dia akan datang. Anda kena berani saja. Duit 1 billion ke 5 billion saya ada apartment mewah. Saya tak takut anda akan bagi saya duit. Anda akan bagi saya rumah mewah. Anda akan bagi saya banglo mewah, apartment, penthouse mewah sebagai hadiah. Sebab anda berjaya dalam hidup anda. Tiba-tiba anda kata, Sifu jom jumpa, ni I nak bagi you. Mesti ada punya. Banyak-banyak kali dah. Kereta Viva percuma, betul saya dapat macam-macam betul. Makanan orang nak belanja percuma. Setiap hari orang bagi isteri percuma kat saya. Nampak? Sebab apa yang saya cakap tu benar, and then you dapat gunakan, dapat manfaat. Lepas tu saya tak harapkan you nak bagi duit tu sekarang ke apa tak. Tapi bila you dah bagi nanti, Alhamdulillah aku ambil, aku tak tolak rezeki. Jadi itulah rezeki saya dalam bisnes ni. Saya sentiasa dapat rezeki yang macam tu. Yang bila dia ada kesan pada diri dia, aku ambil rumah sebiji ni, aku ambil kereta sebiji ni, aku ambil ni bini. Bini pada orang bagi. Jadi jangan takut hilang rezeki. Jangan takut tak ada apa-apa. You bagi je pendapat. You bagi je idea. You bagi je. You buka je satu channel. You teruskan je dengan channel you. You kosong duit masuk pun tak apa. You cerita je. You gigi rongak pun tak apa. You ada misai pun tak apa. You lubang hidung besar pun tak apa. You ada banyak bulu hidung pun tak apa. You rambut panjang pun tak apa. You rambut pendek. You tak ada terkolok pun tak apa. You pakailah baju kalau boleh. Seksi sangat. Kalau you nak seksi tu pun pakai bikini bra tu, aku tak boleh nak kata apalah. Tapi you pakai saja apa yang you ada ataupun apa yang you rasa boleh menarik minat para audiens anda. Macam Sifu dulu memang Sifu pakai WhatsApp je. Itu pun dah banyak dah. 100 ya. Pernah ada satu WhatsApp 100 kali view. Jadi kenapa perlu anda takut untuk buka channel YouTube ke macam Sifu ni? Channel YouTube ni memang ada banyak video. Setiap video ada 1 je orang tengok. Subscriber ada 7 tu paling kuat. Ada yang 2, ada yang 3. Tak perlu takut. Sifu ada banyak channel. TikTok kadang-kadang 400 view, 500 kadang-kadang. YouTube ni 500 view tau, 400 view. Mana datang macam-banyak ni. Banyak orang tengok kita punya view. Tapi orang bosan dengan satu cerita je. Orang nak you ada banyak cerita. Macam ni Sifu akan selongkar buku-buku ni. Selongkar buku-buku power ni. Anda beli sendiri buku tu kat kedai lah. Sebab dia ada hak milik terpelihara. Jadi saya ceritakan dengan cara saya sendiri. Saya tak copyright. Saya tak copyright dia sebiji. Kenapa perkara buruk kadang-kadang terjadi kepada orang baik? Sebab dia fikir. Kenapa ubat-ubatan palsu placebo lebih berkesan? Placebo ni macam you ingat tu vaksin, tapi dia sebenarnya cucuk air garam je. Jadi air garam tu you rasa aku sihat, aku sepadan 4 dos air garam je. Tapi you kata sihat padan. Untung betul syarikat farmasetik tu sebab letak air garam 4 dos tu. Itulah maksudnya placebo. Kenapa orang kaya boleh buat duit walaupun secara tak sangat? Orang kaya memang bijak. Dia nak jimat duit dia lagi. Sebab dia banyak benda dia nak bagi belanja. Sebab dia ada banyak orang kat bawah dia.
Jadi orang kaya sangat kritis sebab dia banyak belanja. Banyak rakyat yang bergantung pada dia. Kenapa Jane sekarang punya begitu ramai teman lelaki? Sebab dia dah tak fikir pasal teman lelaki. Macam saya ada ramai teman wanita. Teman wanita tu, kawan wanita lah, Rara lah, Ayu lah, Istia lah, banyak lagi tau. Nama rahsia-rahsia lah, mana boleh tahu. Lepas tu kenapa banyak? Sebab aku tak fikir pasal aku nak diorang. Aku tak fikir langsung nak diorang tu. Aku fikir aku kawan dah, aku tolong diorang, aku buat, aku keluar tiap hari dengan diorang. Aku tak fikir pun. Kita ada cakap lah, tapi aku tak fikir pun aku nak kahwin dengan tak. Bila kita fikir nak kahwin dengan dia, dia lari. Dan jangan fikir nak kahwin dengan dia, lantak dia orang tak nak kahwin dengan kita. Itu lantak mereka. Aku boleh hidup cara aku sendiri macam ni. Betul. Lagi banyak girlfriend daripada hidup seorang-seorang. Ada girlfriend ataupun bini seorang-seorang, lepas tu bini tinggalkan kau seorang-seorang. Lebih baik ada banyak kawan wanita yang kau boleh jumpa bila-bila masa. Kau call, kau borak, kau balik rumah kau sendirilah. Jadi BMW merah. Semasa saya berumur 26 tahun dulu, saya mahu ada sebuah kereta Datsun 180B yang sudah lapor. Saya ingin memiliki sebuah kereta yang cantik dan bajet saya cuma RM10,000. Ini berlaku pada Sipu pergi satu test drive, naik kereta tu. Saya nak try Viva payslip tak cukup tu, RM1,000 lebih je gaji. Lepas tu nak 3 bulan, RM1,500 gaji saya. Nak 3 bulan punya payslip. Kita bawa 1 bulan. Aduh, macam mana ni? Tak apa, ini saya bagi selalu satu payslip ni. Lepas tu saya nak test drive boleh. Rupanya test drive tu kita boleh dapat energy kereta tu. Bila kita dah test drive Ferrari ke apa, bestnya dia kata kereta baru, orang lain tak pernah bawa lagi kan. Dulu perempuan dia punya customer. Jadi dia pandai jaga. Dah nak sangat sebab masa tu Viva Elite. Alah junior bestnya kereta ni. Ingat Viva tak sedap, punya Viva memang sedap. Lepas tu tahu dapat kereta Viva. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tanpa bayaran maksudnya. Aku bayar dengan cara lain. Solat 5 waktu berjemaah. Puasa tak apa. Puasa. Sedekah pagi, sedekah subuh. Baca sebelum subuh tu, ataupun selepas azan, sebelum azan subuh tu, Al-Waqi'ah sekali dengan Yasin sikit, 27 ayat. Lepas tu you baca lagi Allah ke 10 kali sebelum datang ke masjid. Lepas tu you buat 5 waktu. Lepas tu ada tabir-tabir ajak orang pergi solat. You pun pergilah ajak orang pergi solat, menghambakan diri kepada Allah. Lepas tu you ada rehat 1 jam tu, nak guna untuk makan, you guna untuk abang-abang tabligh tu ajak pergi tengok, ajak orang pergi solat. Lepas tu ada RM50 tu, nah tabung tahfiz tabligh kan. Lepas tu you pergi jaga ibu lagi, bagi dia roti. Masa hari raya bagi dia RM500 kat meja raya tu. Kau bagi kat meja makan raya tu, dia bagi nama. Tak payah sebab kita nak duit tu nampak jelas sebagai motivation kepada semua orang. Yang bila kita sedekah ataupun bagi, ataupun kita pulangkan duit yang kita hutang ke, RM500, Allah jana duit tu 10 kali ganda. Saya dapat 10 kali ganda kali 2, 20 kali ganda, iaitu RM10,000 pada bulan tersebut. Memang tak sangka dan saya dapat lebih kurang RM3,000 hingga RM5,000. Maksudnya 500 jadi RM5,000. 1 bulan kena saya kira 29 hari 30 semuanya jumlah ialah RM10,000. Jadi surah Al-Hadid, you baca surah Al-Hadid tu, sedekah tu, yang ujung atas dan ujung bawah tu, surat yang belah sini tu. Selepas yang pertama tu kan, dia buka yang kedua tu. Lepas yang pertama tu belah sini, ada ayat yang berkata pasal sedekah tu. Lepas tu you jangan lupa surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Mulk. Lepas tu ada yang hutang segunung boleh dilansaikan tu, ada doanya Rasulullah bagi. Lepas tu you amalkan lagi banyak-banyak lagi benda lain yang berkaitan dengan doa.
And you jual produk you sendiri. Macam saya garam. Ada consultation berbayar. Macam ni kan. Saya consult awak macam ni, tetapi secara bertulis kan. Macam ni saya duduk. Tangan saya laju tu. Satu orang je yang consultation video call. Tapi semua okey, puas hati. Yang mana ada satu jam tak puas hati lah, nak 3 jam. Sebab dia rasa saya cakap pasal saya punya bisnes. Saya tambah lagi 2 jam. Dia rasa puas hati. Yang kita kena puaskan hati customer. Lepas tu ni, orang ni saya ada 2 orang kawan yang suka menangkap gambar-gambar apa yang mereka hidangkan pada pintu peti sejuk. Mereka berkata kepada saya, kamu akan memikir apa saja yang kamu tanamkan dalam fikiran atau minda. Separa sedangkan minda tidur. Banyak tidur tu bagus lah. Kau tidur, kau fikirkan apa yang kau nak je. Jadi saya pun mengunting gambar sebuah kereta BMW 320i berwarna merah menyala dari sebuah majalah. Saya melekapkannya pada dinding di depan meja tulis. Saya di rumah siapa pun tidak dapat melihat. Hanya saya tidak memberitahu siapa pun tentang kereta idaman saya itu. Dari semasa saya akan membayangkan bagaimana perasaan saya ketika memandu kereta BMW 320i. Tetapi saya tidak buat apa-apa pun selebih daripada itu. Lepas tu dia borak dengan kawan dia. Lepas tu dia kata ada kereta kecil untuk jual, cantik sangat. Dia kedai jual kereta di Franklin Street. Saya bertanya kereta jenis apa. Dia kata BMW. Lepas tu saya menyebabkan minat. Model yang mana satu? 320i. Model yang sama. Warna apa? Warna merah menyala. Dia nak. Jadi berapa harganya? 9,500. Tetapi kamu boleh tawar harga 10,000. Ngam-ngam, nampak tak? Jadi kita dah bajet satu tu. Sama ada dengan bayar atau tidak, kita akan dapat benda tu. Siapa memaniakkan kereta tu tak? Ya Allah, aku tak nak bayar lah kita ni. Allah berikanlah kereta daripada langit dengan buruk macam tu kan. Dia berbunyi kedebuk kan. Allah bagi. Uish. Kau ingat Allah tak ada kuasa macam tu. Kedebuk kereta Ferrari pun dia boleh bagi. Dia bagi wah. Uish, alhamdulillah. Owner datang rumah bagi tau. Owner. Selalu korang kena ambil kereta kan. Kat kedai kereta ni, owner datang rumah aku bagi kereta. Tangan Allah itu sembahkan anugerah. Ingat crown Allah bagi. Syukur pada Allah dan terima kasih kepada manusia yang menghantar. Allah yang bagi. Banyak orang ingat harta dunia ni dia orang rebut sendiri. Berlagak-lagak nak hilangkan nikmat daripada sifu. Itu masalah adik-beradik sifu. Tapi Allah bagi sifu. Allah tak bagi adik-beradik lain. Kelebihan-kelebihan metafizik ni, kelebihan minda, boleh baca fikiran, boleh baca mimpi tak, mimpi sendiri kan, tepat mimpi sendiri, mimpi orang lain lah, apa benda lagi. Lepas tu empathy tu boleh masuk dalam kepala dia, boleh seperti yang dia rasa, masuk dalam kasut dia, kita tahu apa dia rasa. Indera kelima, indera keenam, sixth sense, and jadi ilham. Tengah cakap-cakap ni ada lagi suara keluar ni. Ini semua ilham. Tak ada buku pun aku baca selain daripada yang aku baca tadi kan. Aku direct cakap. Siapa yang cakap ni? Aku ke? Takkan aku sepantas dia cakap. Dia automatik macam robot dah. Allah dah kuasai engkau sebiji. Dah jadi hamba dia. Jadi dia kan cakap je. Itulah bila kita taat pada Allah, kita sedari daripada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita jadi tentera dia. Tentera ilmu lah, tentera agama, tentera penyampaian ilmu perubatan, tentera macam-macam, tentera motivasi, tentera bisnes. Panjang lagi buku ni nak di-explainkan dengan panjang lebar, dan sifu dah merasai semua ni sebab sifu lakukan. Jadi kalau ada musuh-musuh sifu tengok pun, inilah kelebihan sifu. Korang nak kata apa lagi? Nak serang lah. Korang kena serang balik. Dah kena dah ada orang macam tu. Jadi tak payah korang nak dengki-dengki. Tak payah korang nak dengki-dengki dengan aku. Tuduh macam-macam. Adik-beradik yang tuduh macam-macam. Lepas tu mempertikaikan kita solat, kita baca Quran. Nak belagak ni. Penat lah nak belagak. Ni nak baca Quran pun penat tau. Jadi kalau kita baca tu dah penat sangat tu, aku baca juga. Sebab memang aku kena baca. Bukan nak tunjuk dalam TV ke video aku cakap aku cakap
Aku tengok, aku baca. Aku dah penat sangat dah sebenarnya. Lahir macam aku ni, tarikh yang tepat ni memang penat asyik bergerak. Dan ada dia laris bergerak, tapi dia ada stop je. Dia penat bila ada laris, stop, laris, stop, laris, stop. Bila laris tu dia stop tu, tak dapat apa pun. Kita dapat balik. Ada pergerakan. 95 kod dia CEO atau Emperor atau Maharaja atau VIP. Jadi ada kod tu insya-Allah. Tapi orang akan sabotaj juga. Sedialah untuk sabotaj, itu je. Anggap tu asam garam. Bila orang sabotaj dah gelak dah. Memang pun dah tahu. Orang tak suka kita sebab kita hidup senang macam ni. Saya senang cakap-cakap sini dapat 10,000. Dan memang minat saya bercakap tanpa henti. Korang pun tahu kan, tengok video saya berapa banyak. Itu baru video, belum aku cakap lagi dengan orang tertentu. One tak ada video lagi. Sampai bos tahu, layan customer tu tengah marah. Customer tu nak tunggu something. Cakap je. Cakap lah, aku boleh cakap sejam 2 jam tak berhenti. Takut orang telah bosan, aku boleh lagi pusing. Pusing benda yang betul lah. Okeylah, tak apalah, dah 31 minit ni. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.